الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung majlis ilmu kitab Tajul Urus muka 25. 12 baris daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Maka bermula engkau terlempar di dalam tempat tidur engkau seperti bangkai, tiada berbuat ibadah kepada Tuhan engkau akan ibadah dan payah dan malas engkau pada malam. Maka jika bertolak engkau daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah meminta tolong dengan Allah Ta'ala. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Maka bermula engkau, kata Syekh Ibnu Athaillah,
Dia kata khitab kepada kita, semoga kita semua ini kita sedar apa yang kita lakukan dalam tempoh masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tak lama pun. Kita disediakan Allah untuk hidup di atas muka bumi ni. Ramai di kalangan kita ini lalai dan leka. Lalu Syekh Ibnu Atha'illah dia mendatangkan perkataan, memberi nasihat dan tunjuk ajar dan menyedarkan kita, yang mana inilah yang selalu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apa nasihat beliau? Katanya, maka bermula engkau ayyuhal murid. Dia tuju kepada kita ni, kita yang menuntut, yang menadah, yang mendengar kitab yang dikarang oleh beliau, iaitu kitab Tajul Urus. Maka kita yang mendengar ini seolah-olah kita berada di hadapan beliau, dan beliau kita sebut kata mengkhitab, menuju cakap dia kepada kita. Katanya, maka bermula engkau ayyuhal murid, wahai mereka yang menghendaki jalan akhirat. Kita yang mari ni semua nak ke akhirat. Kalau tidak, kita tak mari ke masjid, kita tak datang ke majlis ilmu. Ini tanda kita nak kepada akhirat. Sebab orang yang lalai, mereka tidak datang ke rumah Allah, mereka tidak datang di dalam kuliah-kuliah ilmu. Jadi kita ni alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kesedaran, beri kemahuan untuk hadir. Mudah-mudahan kita masuk di dalam khitab Syekh Ibnu Atha'illah. Dia tuju cakap kepada kita, maka bermula engkau ayyuhal murid, terlempar di dalam tempat tidur engkau seperti bangkai. Kata Syekh Ibnu Atha'illah, kita hak selama ni daripada awal sehinggalah ke saat ini, dia kata kepada kita ni terlempar, mulqa dia panggil, yang dilempar di dalam tempat tidur engkau seperti bangkai. Allah. Seperti jifah. Jifah kalimah Arab, Melayu kita terjemah bangkai. Engkau terlempar di dalam tempat tidur engkau seperti bangkai. Apa Syekh Ibnu Atha'illah dia nak menyatakan kepada kita? Yakni kata Syekh Osman Al-Puntiani yang menterjemah dan mensyarah kitab Tajul Urus, dia kata, yakni, kita tambah eloknya, yakni tiada berbuat ibadah. Artinya malam kita tidur sehingga kita meninggalkan ibadah, seolah-olahnya engkau melemparkan diri engkau itu seumpama bangkai. Bangkai ni yakni perkara yang keji, benda yang najis,
benda yang tak membawa manfaat. Bahkan binatang-binatang nak sangatlah kepada bangkai, umpama anjing dan serigala. Begitulah Syekh Ibnu Athaillah khitab kepada kita. Kalau kita di malam hari kita meletakkan kepala kita, kita meletakkan badan kita di tempat tidur tanpa kita melakukan ibadah di jaufil lail, di tengah-tengah malam, seumpama engkau ini dengan bangkai. Pada pihak tak ada manfaat apa. Itu kehendak Syekh Ibnu Athaillah. Ni kita bicara ni dalam maqam ilmu tasawuf. Jangan kita silap faham. Kita mengaji ni kita ilmu tasawuf. Maka apa-apa cakapan ataupun tuturan yang disebut dalam kitab ini, dia berdasarkan kepada ilmu tasawuf, ilmu nak baiki hati dan jiwa kita ni. Kalau dia kritikan dia itu terhadap diri kita, amalan kita, dosa kita. Jangan kita ambil cakapan musannif ini kita jadikan tuturan cakapan di khalayak ramai, di kedai-kedai kopi. Artinya kita letak suatu tidak kena pada tempat. Bendanya betul, perkaranya betul, tetapi apabila kita letak tempat yang tak sepatutnya, dia jadi hina. Umpamanya rantai mah, bernilai rantai mah ni, tapi manakala kita kalung rantai itu pada anjing, jadi hina lah. Sepatutnya manusia yang pakai. Tiba-tiba kita letak di anjing, najis yang mughalladah pula. Allah, artinya mah itu betul mahal, nilainya cukup mahal, tetapi kita letak tak kena tempat. Begitulah ilmu tasawuf, ilmu yang cara nak baiki jiwa dan hati kita ni. Tiba-tiba kita duk cakap di kedai kopi yang mana bukan ahlinya tu. Mereka tu ahli dunia. Kok mana kita tidur macam dengan bangkai. Jadi payah nak hurai, jadi payah. Jadi apabila kita duduk di maqam kita ni, kita duduk mengaji cara baiki hati. Di sisi ulama-ulama tasawuf, bagi orang yang tidak melakukan ibadah, dia mensia-siakan jiwa dia, dia mensia-siakan tubuh dia macam dengan bangkai lah. Itu. Artinya kalau kita tak mau jadi bangkai, artinya kita bangun di tengah malam begitu. Bangkai pada makna lughawi kita sebut. Maka inilah yang perlu kita faham. Sebab tu setengah-setengah tak faham, tu jadi keliru. Padahal ilmu itu betul belaka. Ilmu tasawuf betul, ilmu akidah, ilmu fiqh, cuma kita letak tempat bagi kena. Jadi kita duk bicara tentang amalan kita, diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, bermula engkau terlempar di dalam tempat tidur engkau seperti bangkai, yakni tiada engkau berbuat ibadah kepada Allah. Tidur terus. Tak kepala tu jaga-jaga subuh, jaga-jaga matahari dah naik dah. Jadi apabila begitu, seolah-olahnya engkau ni tidak ada manfaat.
Jadi seumpama bangkai. Yakni tiada berbuat ibadah kepada Tuhan engkau akan ibadah, yakni akan sungguh-sungguh ibadah. Sebab apa akan ibadah ditambah? Dia panggil, kalau kita mengaji ilmu nahwu, dia panggil maf'ul mutlaq litaukid. Sungguh-sungguh ibadah. Sebab apa kata sungguh-sungguh ibadah? Kerana orang yang nak bangun di tengah malam ni bukan calang-calang orang. Nak bangun pi kencing berak boleh, nah. Tapi nak bangun pi buat 2 rakaat tahajud, berat. Sebab tu dia taukid, tiada berbuat engkau akan ibadah kepada Tuhan engkau akan ibadah, ni akan sungguh-sungguh ibadah. Sebab kita nak bangun di tengah malam ni kena ada kesungguhan, kena ada ijtihad. Kalau tak ada ijtihad, maka kita kalah dengan nafsu. Lagi pula iblis syaitan duduk di atas batang tengkok kita, duk tekan supaya kita jangan bangun. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, engkau tiada berbuat ibadah kepada Tuhan engkau akan ibadah, dan payah dan malas engkau. Jadi rasa malas, rasa susah, sukar. Sebab apa yang jadi susah? Sebab nafsu kita dia tak seronok, dia tak biasa. Tapi nafsu kita kalau dia seronok, kalau dia sudah biasa, dia tak jadi payah. Cuba kita analisa nafsu kita. Apa nafsu kita mau? Nafsu kita dia seronok apa? Nafsu kita seronok tengok bola, contohlah. Kalau ada orang pasang tengok bola, seronok. Setara mana seronok tengok bola? Dia sanggup, kalau kerusi tak ada duduk berdiri tu sanggup lagi. Seminit bukan seminit, 15 minit sanggup lagi, 20, 30. Boleh berdiri. Berdiri itu pula bukan di awal malam, di tengah-tengah malam. Bahkan ada sampai jam 3 pun ada, sanggup bangun. Sebab apa? Seronok. Nafsu dia nak kepada benda tersebut. Seronok. Maka dengan keseronokan itu, dia berusaha untuk buat. Benda tu sukar, bangun tengah malam pukul 3, tapi kehendak apabila kita ni nak, boleh. Sampai kita pesan ke kawan, kalau kuliner hang gerak. Betapa kita tak mau tinggal siaran tengok bola. Contoh. Kita tengok tu pula, khusyuknya, sehingga nyamuk ketik tak rasa. Kalau sembahyang nyamuk ketik, tuan-tuan sembahyang nyamuk ketik, sudah. Tapi hak ni kerana khusyuk, nyamuk ketik tak rasa. Rasa-rasa tinyih-tinyih, darah rabi. Habis dah darah ni. Itu kita nak beritahu kata nafsu kita. Dia asal macam itulah. Innan nafsa la ammaratun bisu, itu dipanggil Allah Ta'ala bekalkan nafsu kita passion tu. Lalu Allah Ta'ala suruh kita mujahadah. Apabila kita mujahadah, sehingga mana? Sehingga apabila kita duk lawan, kita duk buat, dia akan merasai kenikmatan. Nak sampai sedap tu. Nak sampai rasa sedap, itulah yang kita kena sabar banyak-banyak. Apabila rasa sedap, dia tak heran. 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Kita rasa kok mana boleh depa sembahyang berpuluh-puluh rakaat.
Kita tanya, puluh-puluh rakaat tu berapa lama? Sejam. Hampa tengok bola berapa jam? 90 minit, sejam setengah. Boleh. Buat apa sembahyang tak boleh? Artinya kita nak sebut kata, kalau segi logik dia tidak jadi mustahil. Yang jadi masalahnya apabila kita tidak dapat zauq, kita tak dapat merasai sedap. Apabila dah kita rasa sedap, sebab tu apabila kita dengar para awliya, dengar kisah-kisah para wali-wali, ibadah mereka, ya Allah, sebab apa mereka boleh buat begitu? Kerana mereka sudah pun Allah Ta'ala singkirkan hawa nafsu mereka ni, datangkan zauq ibadah. Lepas kita tengok orang mengai pula, orang kaki mengai. Sekali dia sentak, rasa nikmat, dapat tengok-tengok puyuh. Buh pula umpan, puluk zap yang sedap. Sampai berapa? Sampai 2-3 jam. Duduk bawah pokok. Tak. Tak ada pokok apa. Lik-lik panas-panas. Sebab apa dia boleh tahan begitu? Kerana dia zauq. Sebab dia ada kesedapan. Kita nak dapat zauq itulah dalam ibadah. Allah payah tu. Artinya kita kena mujahadah. Untuk dapat zauq lain daripada ibadah tu mudah. Tapi nak cerita, macam mana mereka ni boleh sanggup berjam-jam berdiri? Begitulah kita tengok macam mana orang boleh berjam-jam dia mengelau. Tahu mengelau ni? Mengelau atau tak mengelau tengah hari? Dia mengelau dini hari. Pukul 4 pagi ni, bawa bukai panjang, tarik. Tu dapat haruan bantut. Dapat 5 ekor sono. Dia nak buat tu bukan 1 minit, bukan 10 minit dah. Berjam-jam sobar. Begitulah di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala, yang manakala Allah Ta'ala datangkan kepada mereka zauq ibadah sebab mereka mujahadah dengan nafsu tadi, maka akhirnya hak yang susah jadi mudah. Sebab tu Syekh Ibnu Athaillah dia pesan kepada kita, dia kata, bermula engkau ayuhal murid, engkau terlempar di dalam tempat tidur engkau seperti bangkai, yakni tiada engkau berbuat ibadah kepada Tuhan engkau akan sungguh-sungguh ibadah dan payah dan malas engkau. Engkau terlempar di dalam tidur itu pada waktu malam. Pada tu takluk pada kata terlempar. Engkau terlempar di dalam tempat tidur itu seperti bangkai, yakni pada waktu malam. Sebab kita tidur goleknya waktu malam. Maka jika tertolak engkau daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita faham, Syekh Ibnu Athaillah dia sarankan kepada kita untuk bangun di tengah-tengah malam untuk kita ibadah kepada Allah. Ambil sebahagian, bukan daripada 10 malam sampai ke subuh. Dak, ambil sulus 1/3 malam, yang akhir 10 minit 15 minit sebelum subuh itu. Ambil masa sedikit untuk ibadah. Ya, apabila kita faham, kita pun azam, ya Allah, kita nak cari bekal, kita nak bawa bekal kita di akhirat. Bekal ni banyak Allah Ta'ala beri kepada kita ni untuk cari bekal. Di pagi hari, tengah hari, malam hari boleh cari bekal. Tapi bekalan yang Allah Ta'ala nak beri, kita sebut hak special. Kalau kita nak makan makanan yang special, hak yang luar biasa, hak yang hebat, tu. Demikian juga pahala Allah Ta'ala. Di siang hari boleh kita nak buat
Semayang duha boleh, kita nak buat semayang qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur boleh. Tetapi di tengah malam, di jawfil lail, itu lebih istimewa Allah Ta'ala beri. Lebih istimewa. Jadi para awliya mereka berebut waktu itulah. Kita nak bawa bekal, kalau kita buat sikit tapi dia punya bekalan dia banyak. Masa yang kita luang 10 minit, tetapi Allah Ta'ala ganjari pahala dia tu beratus-ratus ribu-ribu. Dengan kita buat 10 minit, diberi ganjarannya RM10. 10 minit diganjaran sejuta. Tapi hak sejuta ni kena tengah malam. Hak siang hari boleh RM10. Kalaulah kita ni diberi peluang tawaran, kita ada majikan, kita ada bos, kita ada toke maklum kepada kita, siapa buat 1 jam saya bagi RM10, tapi mula daripada jam 7 pagi sampai jam 12 tengah hari, sejam RM10. Adapun kalau waktu ni pukul 5 sampai pukul 6, sejam saya bagi RM1,000. Kita nak ambil sejam juga, tapi RM1,000. Hak ni sejam RM10. Sejam RM10 tak apa. Tu orang hemah dia, hemah yang tak kuat, tak apalah RM10 pun padan dah. Tapi kalau orang hemah kuat, rugi RM10. Kalau kita 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 jam baru RM60. Hak nu sejam RM1,000. Baik dia ambil RM1,000 sejam, lepas tu dia tidur tak apa. Pukul 7 tidur, pukul 8 tidur. Mula dapat RM1,000 dah. Itulah kita nak sebut, begitulah Allah Ta'ala paparkan kepada hamba-hamba dia. Yang bangun waktu ni Allah Ta'ala ganjari begini. Yang waktu ni boleh buat, bukan tak boleh, tapi sedikit lah. Jadi kita nak bekalan kita di akhirat banyak dan berat kebaikan. Maka salah satunya kita nak bangun di tengah malam. Tiba-tiba kita dah main rasa Allah, rasa nak kebajikan, nak pahala banyak ni. Tiba-tiba Syekh Ibnu Athaillah dia beritahu, apabila sudah terasa di hati kita ni, kita nak bangunlah buat sedikit, tak banyak pun sedikit, nak ambil kelebihan juga bertahajud tu, tiba-tiba maka jika tertolak engkau daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita azam, ya Allah, malam ni saya nak bangun, pasanglah jam, buh jalocing, pukul 5 jagalah, bolehlah kita nak bangun, siap apa boleh 10 minit 20 minit pun tak apa. Tiba-tiba duk tunggu jaga subuh. Azam kita ada dah. Sebab apabila kita dengar apa yang disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah ni, kelebihan-kelebihannya kita nak, tiba-tiba Allah Ta'ala tak izin. Ini sebab tu kita kena ada keyakinan di dalam jiwa hati kita ni, keimanan bahawa setiap apa yang kita kehendak belum tentu Allah Ta'ala kehendak. Ya, kita nak tapi Allah Ta'ala tak kehendak, maka akan berlaku kehendak Allah, kehendak kita tak berlaku. Sebab tu kita kena sabar. Ada setengah-setengah orang apabila dia azam tiba-tiba tak jaga juga, tak kelapang, dia buat buah gitu. Orang kita mudah merajuk. Aku azam lah ni. Pesan kat bini, tak ingat jaga pukul 5 gerak aku. Mai hujan pula. Loceng jam apa pun tak dengar. Jaga pukul 6. Tak kelapang. Dia mula buat tak kelapang lah. Ini panggil ujian. Sebab tu Syekh Ibnu Athaillah dibekalkan kepada kita.
Apabila kita sudah azam, apabila ada kemahuan kita nak buat, nak berubah, tiba-tiba Allah Ta'ala tak kehendak juga, tak dapat bangun juga. Apa yang perlu kita buat? Maka hendaklah minta tolong dengan Allah. Fasta'in billah, minta tolong dengan Allah. Artinya kita kena kuatkan lagi hati kita ni pertolongan dengan Allah. Ya Allah, berilah peluang kepada kita. Sebab tu orang yang mai kepada maqam ni, Allah, pergantungan hati dia dengan Allah. Kita ni jadi kalau tak apa yang kita kehendak tak berlaku, tu dia nak mari di dalam diri kita ni merajuk. Gitu. Dak kata Syekh Ibnu Athaillah, apabila kita nak berubah, kita nak kepada kelebihan, tiba-tiba masih Allah Ta'ala tak izin. Artinya Allah Ta'ala tak izin lah, sebab tu kita tak boleh bangun. Apa yang perlu kita buat? Jangan kita bersedih. Maka minta tolonglah dengan Allah. Minta tolong kepada Allah. Dan kita ingat pula sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang hamba itu dia ada azam, ada cita untuk buat satu kebajikan, tiba-tiba dia tak boleh buat, maka dia dapat kebajikan atas azam. Azam dia tu, dia azam jam 5 dia nak bangun buat tahajud, tiba-tiba tak bangun, maka dia dapat kelebihan. Dia dapat kelebihan. Satu, kelebihan azam. Yang keduanya, apabila dia ni ada kesungguhan sungguh-sungguh, tetapi Allah Ta'ala tak izin, maka Allah Ta'ala tak mensia-siakan. Artinya dalam tidur dia itu, apabila dia ada azam untuk bangun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri balasan. Tapi tak samalah dengan balasan orang yang bangun tu, tapi tidak sia-sia. Sekurang-kurangnya kita dapat daripada kelebihan azam kita tu. Maka hendaklah kita minta tolong dengan Allah. Sebab yang nak boleh kita bangun, yang nak boleh kita ni dapat melakukan semuanya Allah. Fasta'in billah, maka nak minta tolonglah dengan Allah. Merayu lagi, ya Allah. Jadi setengah daripada hikmah ulama-ulama sufi ni, ulama-ulama tasawuf ni, hikmah Allah Ta'ala tak bagi kita bangun, tak bagi kita buat apa yang kehendak kita tu, dia nak suruh kita ni makin dekat dengan Allah. Apabila tak boleh, ya Allah, kita minta banyak dengan Allah. Hikmahnya Allah Ta'ala nak suruh kita ni sentiasa minta kepada dia. Tapi kalau kita tak bangun, kita boleh bangun umpamanya, jam 5 kita bangun, jam 5 kita bangun. Jadi menyebabkan kita tidak ada kesungguhan untuk minta pertolongan kepada Allah. Tapi apabila tak boleh, tu makin banyak harapan kita kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan keizinan kita bangun. Sebab tu kalau kita tengoklah, setengah-setengah ayah-ayah kita, mak-mak kita ni, apabila kita minta ke dia, mak, RM10, dia boleh bagi, ada dalam simpanan dia memang ada duit, tapi dia tak mau bagi lagi. Buat apa? Dia nak tengok kesungguhan kita. Duduk 10 minit, mai pula, mak, RM10. Dia buat dak. Lepas tu kita pun sungguh, mak, tadi duduk jauh, mai aku dekat, mak, mai pegang mak dah, RM10 mak. Nak buat apa?
Nak beli lagu ni. Jadi kalaulah daripada jauh lagi anak dia minta mak RM10, lempak duit boleh lempak duit. Jadi anak tadi dia tak dekat dengan mak dia. Lalu mak dia buat tak tahu. Padahal mak dia mampu untuk bagi kepada dia, dah duit ada. Tapi nak sebut apabila ibu tadi ni dia faham untuk menarikkan anak tadi bersungguh-sungguh minta, sehingga datang merayu kepada mak dia, mai duk peluk mak dia, mai pegang baru dia bagi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sekali kita minta Allah Taala buat tak tahu. Padahal Allah Taala dia nak bagi bila-bila boleh kun fayakun. Jadi selalu. Buat dah minta pula. Ya Allah ya Rabb ya Rabb. Tak pula Allah Taala boleh dia nak bagi. Tapi Allah Taala tahan tak bagi, itu hikmahnya. Makin merayu kita dekat sampai kita bangun tengah malam menangis keluar air mata, ya Allah ya sampai tahap Allah Taala nak bagi kita ni dekat dengannya. Sebab tu dia kita sebut dia tahan, dia manik, dia tegah kita, tak mau bagi lagi supaya kita lagi dekat dengan dia. Allahu Akbar. Tapi orang kita pun tak terkelapak. Dia buat lagu tu. Rugi. Mak, mas RM10. Mak tak mau bagi sudah. Rugilah. Padahal mak dia nak bagi. Cuma nak tunggu sikit lagi, minta 2-3 kali lagi nak bagi, memang nak bagi dah. Tapi oleh kerana kita ni jenis perongos. Mak, mas RM10. Tak mau bagi sudah. Saja pula kita dapat. Allahu Akbar. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda ni boleh kita iltibas, maksudnya kita boleh boleh kopi macam mana kehidupan kita dengan anak-anak kita. Kita nak bagi mereka tu kasih kepada kita. Kadang-kadang kita tak bagi, itu bukan maksudnya kita tak mau bagi langsung, tetapi kita nak bagi mereka ni benar-benar minta sungguh-sungguh. Begitulah Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Boleh ada Allah Taala nak bagi. Kalau Allah Taala bagi kat kita, tak ada hilang daripada khazanah Allah Taala. Khazanah Allah Taala tak habis-habis. Masya-Allah. Allahu Akbar. Tapi apa Allah Taala tahan? Nak tengok kita lah, kesabaran kita, kesungguhan kita setakat mana. Masya Allah. Inilah kata Syekh Ibnu Athaillah, apabila kita dah azam, dah kita berteguh untuk bangun di malam hari, tiba-tiba tak berlaku juga, maka mintalah tolong dengan Allah dan kata olehmu. Diajarnya Syekh Ibnu Athaillah kepada kita. Diajak so kita minta kepada Allah. Salah satu doa nak minta ni lagu ni. Ni boleh. Amalan kita nak minta kepada Allah, semoga Allah Taala memperkenankan hajat-hajat kita. Engkau katalah, kata Syekh Ibnu Athaillah, ya malaikatillah. Ni doa ni. Wahai malaikat Allah. Wa ya Rasul Rabbi. Wahai Tuhan bagi, wahai Rasul bagi Tuhanku. Ni Nabi kita Muhammad lah. Ya malaikatillah, wahai para malaikat Allah. Setelah kita minta kepada Allah Ta'ala, kemudian kita susuli baca ni. Ni kita merayu kepada malaikat. Wa ya Rasul Rabbi, wahai Rasul bagi Tuhanku. Fa'tini al-ghanimah, bawa datanglah olehmu akan daku al-ghanimah, akan ghanimah.
Ghanimah ni asal maknanya harta rampasan perang. Kalau kita mengaji dalam lughah, ghanimah iaitu apabila kita perang dengan orang kafir, mereka kalah, maka segala peninggalan harta orang kafir di dalam peperangan tersebut dijadikan harta ghanimah. Maka harta tersebut akan dibedok kepada pejuang-pejuang, pada tentera-tentera. Jadi ghanimah ni kita nak sebut kata harta Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan jalan percuma. Dengan jalan Allah Ta'ala beri berlipat kali ganda, itu ghanimah. Fa'tini, bawa datanglah olehmu akan daku al-ghanimah, akan harta allati naluha, allati naluha, yang telah mencapai mereka itu akan ghanimah. Ni kena tambah min, tak ada dalam kitab lah. Min lazzatil munajah, daripada kesedapan bermunajat. Wa widadil musafati, dan daripada widat. Widat ni kita sebut kata kasih mesra. Musafat, berjabat tangan. Apabila kita berjabat tangan, maka akan timbul kemesraan. Sebab tu dalam agama kita dituntut kita bersalaman. Jumpa salam. Dengan kita bersalam tadi akan timbulnya wadud dia panggil. Rasa mesra, kasih sayang. Kalau kita lambai ke tu boleh juga, tapi dengan bersentuh itu lebih datang kemesraan. Jadi apa yang disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah, setelah kita minta kepada Allah, kemudian kita susuli dengan kata ya malaikatillah wa ya rasul rabbi fa'tinil ghanimah allati naluha min lazzatil munajah. Kita sebut, hai para malaikat Allah, wahai rasul Tuhanku, maka bawa datanglah olehmu Allah akan daku akan ghanimah. Bukan kita pergi minta ke malaikat. Dia kata minta malaikat syirik pula ni. Kita seru ya malaikatillah wa ya rasul rabbi. Sebab apa? Sebab mereka ini orang muqarrabin ni. Malaikat tak pernah buat dosa, sentiasa mereka ni taat kepada Tuhan. Demikian rasul tak pernah buat dosa. Jadi kita panggil mereka itu seolah-olahnya beginilah. Kita kata raja. Kemudian ada raja ni orang yang dia kasih, orang yang dia sayang. Jadi kita nak minta kepada Allah, tapi kita sebut orang yang dia sayang. Maka kita sebut, apabila kita minta, kita sebut pula nama orang yang dia sayang, maka orang yang kita minta tersebut akan lebih perhati. Macam contoh, ayah kita, dia ada anak yang dia sayang sungguh. Jadi apabila kita nak minta, ayah mai RM10, dia dengar tu dia. Tapi apabila kita sebut ayah mai RM10, Mamat, oh Mamat, panggil hak Mamat yang dia sayang tu. Dia pun paling kita minta ayah RM10 buat dah. Mamat, dia sayang sangat pada Mamat ni, contohlah. Apabila kita sebut Mamat, dia akan paling. Panggil siapa? Dah ayah amal lah RM10. Dia bagi. Tadi orang paling. Itu kinayah, padahal Allah Ta'ala tidak seumpama itu. Tapi nak sebut kata kiasan. Cara kiasan. Umpamanya seorang tu dia sayang kepada anak dia, tapi anak dia dah meninggal. Tapi hati dia ingat. Kita panggil pun dia tak ingat. Tapi kalau kita panggil anak yang dia meninggal itu, dia akan berpaling. Begitulah. Kita nak sebut
untuk kita datangkan keperhatian Allah Subhanahu wa taala, kita seru ya malaikatillah wa ya rasul rabbi. Nah, maka Allah taala akan paling kepada kita, fa'tini ya Allah, engkau berilah kepada aku al-ghanimah, akan harta yang berlipat kali ganda ini. Harta itu allati naluha, yang telah mencapai mereka itu. Malaikatmu dah dapat, rasulmu dah dapat ghanimah tu, aku minta hak tu. Mana? Apa dia? Al-ghanimah itu min lazzatil munajat, tu bayan. Apa dia ghanimah? Yakni daripada kesedapan bermunajat. Munajat ni berbisik-bisik dengan Allah. Jadi kita bangun tengah malam tu, artinya kita berbisik-bisik dengan Allah. Kita nak kesedapan itu. Dan dapat sedap tu, Allah, sejam tak apa, tak puas lagi, sedap. nak min lazzatil munajah wa dan kita nak pula wa widad, dan widad musafa. Kalau boleh bersalaman, nak kemesraan bersalaman. Allah, inilah dia panggil doa-doa yang diajarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan apabila kita bangun, apabila kita berdoa, apabila kita puhut, Allah Ta'ala akan beri. Masya Allah. Nah, kadang-kadang benda yang kita nak hadap tu besar. Nah, tapi apabila kita ada amalan-amalan yang menyebabkan Allah Ta'ala murah dengan kita, tu jadi mudah. Mudah. Bulan lepas, kita datang maklum pada tuan-tuan, kita akan buat majlis perhimpunan mahabbah, ulama-ulama Malaysia dan ulama-ulama Fatani. Bulan lepas, kita ni salah seorang daripada orang yang menganjur orang. Ya Allah, nak buat lagu mana ni? Kita bukan kenal orang besar-besar. Sebab kita ni menjadi, kita sebut kata wakil daripada Tok Guru Petani tu. Sebelah utara ni, kita lah sebagai wakil mereka itu. Lepas tu nak buat ke mana? Mula tu nak buat kecil-kecil ya. Nak buat di masjid-masjid, panggil baba-baba mandi masjid. Kemudian tuan-tuan ada sumbangan, berilah sumbangan untuk pembinaan Masjid Syekh Daud tu. Asal ke mana? Akhir sekali kita panggil 4-5 orang mesyuarat. Yang pentingnya mesyuarat. Wasyawirhum fil amr. Fa iza azamta fatawakkal ila Allah. Jangan kita tinggal itu syariat. Nabi ajar. Allah Taala sebut dalam Quran. Kita mesyuarat. Bincang. Begini pergi pandangan begini. Allah. Itu kita kena, kita tak ada organisasi, kita kena cari organisasi NGO untuk kita bentukkan satu organisasi yang lebih besar. Alhamdulillah apabila kita panggil NGO ni, mereka pun seronok. Lalu bergerak. Satu Malaysia ni, mereka jemput Tok Guru mai. Dia. Dan kita jemput orang ni, kita kena layan lah. Mereka nak mai majlis tu malam, takkan mereka nak balik terus di Pahang tu. Kena siap lah hotel, tempat tidur. Sudah makan modal. Tu kata. Tapi apabila duk fikir, Allah serah pada Allah Ta'ala, akhirnya Alhamdulillah, ada orang sanggup. Masya Allah. Ni mana hak mana Tok Guru mai dia Pahang, mai dia Kelantan, mai Selangor ni. Depa ni sediakan penginapan. Masya Allah. Hak Tok Guru daripada petani ni pula, dia mai kat 8 orang. Pihak Masjid Sultanah, dia ada homestay dia tu. Dia ada homestay dia dalam masjid tu. Ada 9 bilik tu dia. 9 bilik. Satu bilik boleh 2 orang, ada 3 orang. Pada duduk tang tu. Pasal
kita ni lapang sebab begitu nak panggil. Kemudian daripada Aceh pun mai juga. Masya-Allah. Tuan-tuan kalau tengok dalam ada buat live tu. Daripada Aceh pula 3 orang. Tapi alhamdulillah tu nak sebut kata apabila kita bertawajuh kepada Allah Taala dan kemudahan ada orang sponsor mai ke berterbang Aceh tu bukan 450 ringgit 3 orang pula tiket kapal terbang pergi balik baru boleh mai lanjut. Tapi alhamdulillah Allah masya-Allah boleh. Kemudian ada pula di kalangan pengusaha-pengusaha tong yam satu Malaysia ni dia bergerak Allah. Sebab kita buntu macam mana cara nak tolong dengan ekonomi kita down ni. Ekonomi kita merudum tuan-tuan. Nak kutip sumbangan macam mana. Lagi pula masjid-masjid di Kedah dia ada Allah Akbar, dia ada undang-undang dia. Dia ada tak boleh nak masuk dengan semena-mena banyak. Tapi pejam mata celik gitu ya Allah. Sebab nak tolong niat kita nak tolong. Alhamdulillah. Selamat. Bolehlah RM100,000 lah. Dapat sumbangan untuk Syekh Daud. Jadi itulah nak sebut kata beban yang begitu berat pun apabila kita buat dengan ikut law dia, ikut perjalanan yang disyariatkan oleh Nabi dan hati kita pergantungan dengan Allah. Kemarin last kali kemarin lah kita pergi serah kutipan tu kepada Jamiatul Ulama Fatani. Lepas serah tu rasa lega ya Allah. Beban tuan-tuan. Baik, itu satu daripada apa yang disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah. Dan kita nak bagi ijazah kepada tuan-tuan satu amalan ni alhamdulillah bukan sebab amal ni yang kita boleh begini semuanya Allah ini dia panggil kita sebut hakikatnya daripada Allah. Ia merupakan asbab lah hakikatnya Allah. Dan amalan ni kita terima ketika Habib Zain bin Sumaid. Habib Zain dia salah seorang pelajar yang belajar di Rubat Tarim. Kemudian dia balik buka rubat dia di Madinatul Munawwarah. Anak beliau Habib Omar, masa kita mengaji di Rubat Tarim, dia berada di rubat sekali dengan kita. Kita kenal lah anak dia. Ketika mana dia mai ke Malaysia ni, dia singgah di Kelantan. Jadi apabila kita dengar Habib Zain mai di Kelantan, kita pun pergi musafir, pergi ziarah dia di Kelantan. Masa itulah kita dapat amalan ni. Amalan ni kita nak ijazah pada tuan-tuan, dan kita amalan ni di masjid Megat Dewa. Kalau tuan-tuan pergi waktu subuh dan tuan-tuan pergi waktu asar, mereka akan baca ni sampai kelar ni. Tak berhenti. Kalau mereka tak buat tak tahulah, tapi kalau kita ada, kita akan buat. Dia mana sikit sangat ya. Yang mana Habib Zain bin Sumaid di dalam tazkirah dia di Kelantan itu, dia baca satu hadis. Kata hadis itu dalam Sahih Bukhari. Barangkali lafaznya seumpama ini, wallahu alam. Tolong rujuk baliklah. Dia kata wa fil Quran salasatu suwar. Di dalam Al-Quran ada 3 surah. Ini rasa kita dah maklum pada tuan-tuan lama lah. Jadi kita perbaharu baliklah kalau ada. Kalau tak, yang tak bisa dengar pun boleh kita amal. Di dalam Al-Quran ada salah satu suar, ada 3 surah. La fihinna kafun. Yang mana 3 surah ni tak ada satu pun huruf kaf.
Tuan-tuan balik cari tengok. 114 surah tu. Surah yang tak ada kaf. Surah Baqarah memang banyak lah. Tu panjang. Ni surah pendek-pendek ni. Surah Juz'u Amma ni. Pergi cari, tengok dalam surah tu tak ada huruf kaf. Dalam Quran Nabi sebut ada 3 surah ni tidak ada huruf kaf. Walakin fihinna kafun. Dalam 3 surah ni tidak ada huruf kaf. Tetapi pada di dalam 3 surah ni kalau kita beramal ada kaf. Ada kaf segi apabila kita amal Allah Ta'ala bagi kaf. Dalam surah tu tak ada huruf kaf. Tapi kalau kita amal sabahan wa masaan, pagi petang, Allah Ta'ala bagi kaf. Apa dia kaf? Kafi ni kalimah Arab, Melayu panggil memadai. Kifayah. Kaf artinya memada, cukup. Apabila kita amal 3 surah ni, Allah Ta'ala mencukupkan kehidupan kita. Cukup. Tak kaya pun cukup sudah lah. Ni kaya pun tak cukup. Aset berjuta-juta tapi tak cukup. Tu duduk kesah makan orang. Kita ni sehari RM10, sehari RM100, tak sampai lah RM20, tapi cukup. Cukup lah. Kita nak tu. Apa dia surah tersebut? Ada 3 dalam Quran, 3 surah yang tidak ada di dalamnya huruf kaf. Tetapi orang yang beramal dengan 3 surah ni, Allah Ta'ala akan beri kaf. Allah Ta'ala akan beri memadai dalam hidup dia. Yang pertama, surah apa? Surah Al-As. Wal 'As innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hati tengok ada huruf kaf. Yang kedua, surah apa? Surah Quraisy. Liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Surah yang ketiga, surah Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi 3 surah ni. Suratul As, Suratul Quraisy dan Suratul Falaq. Amalah pagi dan petang-petang. Pagi kita buat lepas daripada selesai sembahyang subuh. Petang lepas daripada solat asar. Habis doa semua, sebelum nak bangun, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhi. Tak lama mana tuan-tuan. Tak lama mana pun, tapi orang kita ni kalau dia tak mau tu tak boleh lah. Bangkit terus. Cuba berhenti sat. Wal 'asr. Lepas tu li ila fi Quraisy. Mula qul a'udzu bil falaq. Habis sudah lah, bangunlah. Salam baru kita salam. Tapi di masjid kita tu kita tambah inna anzalna. Kelebihan lain pula. Dia tak boleh bagi banyak-banyak. Bukan nak tuan-tuan amal insya-Allah. Sebab tu setengah-setengah depa jadi iri hati. Iri hati ni macam cemburu lah. Macam mana baru ni kita bawa baba-baba petani mai di Kedah ni, kemudian kita bawa pergi kat Korea kita. Pergi Korea kita bawa masjid baru. Tak rasmi lagi. Dekat Nasiak lah. Cuma ada mihrab dengan kapet. Yang tak siap lagi. Bawa pergi tengok. Mereka kata macam mana dapat lagu ni? Kita kata wallahualam. Barangkali amalan ni tuan-tuan, wallahualam lah. Sebab kita suruh, bukan kita tak suruh anak Korea buat. Kita nak buat lepas sembahyang subuh kita baca, lepas sembahyang asar kita baca. Akhirnya jadi wirid.
Kalau kita tak ada apa dia baca, alhamdulillah. Nah. Jadi barangkali lah dengan kita duk baca benda-benda lagu ni, Allah Taala mudahkan. Nah. Masjid kita hak lama macam masjid ni lah. Nah. Lebih kurang. Tapi masjid hak lama dengan masjid di sini ni kalah masjid ini. Masjid lama Megat Dewa, kalau tuan-tuan masuk boleh tengok. Tiang dia cukup banyak. Ni semua tiang. Macam tiang 3 tu, sini ada 3, sini ada 3. Penuh tiang. Banyak tiang daripada jemaah mayan subuh. Banyak semua tiang. Jadi kita apabila dilantik jadi imam situ, Allah, sebab dia duduk tepi batas kereta api. Kereta api tak berhentilah dulu stesen kereta api. Orang turun tang tu, lepas turun mai berehat di masjid, senang. Tapi lah ni dia belok. Kereta api mana berhenti ekspres. Duduk tepi batas kereta api yang kita sebut kata duduk di hujung kampung. Depan tu sekolah. Depan ni pula sungai. Dulu sungai orang naik perahu. Nak main masjid naik perahu. Lah ni mana ada perahu. Jadi kita nak buat lagu mana masjid ni, nak bagi makmur lagu mana, tak boleh fikir lah. Kena buat masjid baru. Apabila buka mulut kepada anak Korea nak buat masjid baru, depa kritik lah. Masjid kita ada, nak buat masjid baru. Masjid baru nak model banyak. Tapak nak cari tak mana. Macam-macam. Kita kata sobak tuan-tuan. Hak ni bukan kita nak minta kepada tuan-tuan keluar seorang 10,000 tu, tak payah tuan-tuan. Tuan-tuan berkat berdoa sudahlah. Kita tengok. Kalau Allah Taala izin, tapak dapat, kita buat. Kalau tak dapat, tak payah. Kekal lama lah. Tapi kita kena usaha dulu. Kita minta semua ni mesyuarat ahli, mesyuarat anak-anak Korea. Dia setahun sekali kena mesyuarat. Dalam mesyuarat itulah kita bentang. Banyak tu. Macam-macam lah. Orang buat bendang. Bukan nak ada duit banyak. Kalau taman-taman boleh kira lah. Kita sobak tuan-tuan. Tapi apabila dah kita buka mulut begitu, Allah Ta'ala, ada kawan nak wakaf tanah, ada kawan ni nak wakaf tanah, kawan ni nak wakaf, kata serabut tuan-tuan. Kawan ni nak wakaf penyuru duduk tanah ni, kemudian hujung tu nak wakaf selong. Nak buat masjid ke mana? Akhirnya dalam banyak tu kita istikharah. Nampak atas ni depan balai polis. Depan balai polis, jalan turun jabatan kereta api tu depan tu. Kata hak ni lah. Sebab dia nak wakaf sikit lah, 3 penjuru. Bagilah selong, sama 3 penjuru lah. Tak apa. Kita nampak ni ada strategi dia tu bagus. Kalau kita pegang hak tu, kemudian kita tanya jiran-jiran dia, nak wakaf tak mau wakaf, nak jual, kita nak beli. Duit tak ada ni. Tapi tu barangkali barakah dah baca tu, ya Allah. Akhirnya hak 3 penyuru tu lah ni 12 relung. Semua sudah diwakaf kepada Majlis Agama Islam. Tu dia. Main mana wallahu alam. Tu kita serah pada Tuhan. Tilik pada logik nak cari mana. Satu relung mula-mula dia penjual 30. Selong 30. Lepas tu tahu dia penjual sekelung 100,000. Oh dia beli, kita beli. Tapi ada orang bayar. Ada orang bayar tak apa beli ya. Masya-Allah. 3 relung. Kawan tu tuan tanah hak tadi hak 3 penjuru tu, dia nak bagi 3 penjuru lah. Tanah dia banyak, 7 relung. Dia tak mau bagi dia 3 penjuru. Kita kata jual, dia tak mau jual.
Nak buat lagu mana? Mai hajat. Lepas Jumaat mai hajat. Semua. Lepas mai Jumaat, semua mai hajat. Pergi jumpa dia pula, gunilah. Jual, tak mau jual. Kalau kita tukar tak apa. Masya Allah. Dia jual dia tak mau sebab tanah pesaka. Tukar. Bagi hak lain tiga relung ada. Tak apa. Alhamdulillah. Kita pergi beli 3 relung hak yang ujung sana tu. Dia jual 100,000. 300,000 3 relung. Tukar. Apa boleh tukar? Berkembanglah sikit. Masya Allah. Itulah nak sebut kata Allah Ta'ala mencukupkan. Habis dapat tanah bendang tuan-tuan, nak kena tambun. Tambun tu bukan selori. Dia pun kata nilai nak tambun, nak tambun tu 8 relung lah, dekat 1,800,000 lebih. Separuh bukit tu. Nak cari duit mana. Tapi itulah kita sebut Allah Ta'ala tolong. Tambun siap. Tambun siap nak buat masjid pula. Nak cari mana dia. Ni tinggal hujung-hujung lah. Siapa-siapa nak buat kebajikan, ada kita buka untuk jual wakaf. Mozet sekaki RM22, shilling sekaki RM7. Lepas ni mihrab pula dengan kapet. Itu nak sebut kata insya-Allah kalau tuan-tuan beramal. Wallahu alam lah amalan apa yang Allah Ta'ala murahkan, itu kita serah. Tapi salah satunya kita beri kepada anak-anak qaryah baca tadi. Tiap-tiap subuh, tiap-tiap asar. Tiap-tiap subuh, tiap-tiap asar. Sebelum kita nak salam tu baca asar. Sikit ya. Dan semua boleh hafal, takkan tak boleh hafal. Wal aus. Bukan suruh baca waqiah. Wal aus ila fi quraish qul a'udzu birabbil falaq. Insya-Allah. Tu kita ijazah pada tuan-tuan, terimalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala murahkan, cukupkan kehidupan kita insya-Allah. Setakat tu dululah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw. Ajib. Pen dia keluar dakwah. Banyak keluar dakwah ni, barangkali berkat tuan-tuan. Tak pernah je keluar dakwah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bi umurana wa 'azim bi ujurana wa hassin bi akhlaqana wa nawwir bi quburana wa qulubana ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله. Dia keluar tak lekat. Mana boleh keluar?